Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak Kelab Bola Sepak DPMMFC dengan para pemain dan penaja. Pendekatan pentadbiran yang lebih inovatif terbuka kepada pembaharuan penting kepada kestabilan pentadbiran perkhidmatan awam. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzati Muaddallah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak Kelab Bola Sepak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Berangkat sama anak anda Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia pengerusi DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kemaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi DPMMFC, Awang Muhammad Ali bin Haji Momin, Pengurus Am Kelab dan Awang Haji Momin bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Kelab. Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia yang Maha Mulia. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakal syukru kulluh, wa lakal mulku kulluh, wa lakal khalqu kulluh, biyadikal khair, wa ilaika yarji'. Majlis dimulakan dengan penandatanganan kontrak di antara DPMMFC dengan 25 pemain disempurnakan oleh pengurus Am Kelab dan Awang Rosmin bin Haji Khamis, penolong pengurus pasukan. Majlis turut menyaksikan penandatanganan kontrak bersama 12 syarikat penaja. DPMMFC diwakili oleh pengurus Am Kelab dan pengurus pemasaran kelab. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima pasambah. Majlis juga diselajurkan dengan pelancaran jersey home and away Kelab Bola Sepak DPMMFC musim 2026-2027. Sebanyak 12 buah pasukan akan beraksi dalam kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027 dengan 22 pusingan dijadualkan. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dan menggalakkan budaya inovasi. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya.
Perkhidmatan awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kestabilan pentadbiran, keberkesanan pelaksanaan dasar dan kesejahteraan rakyat dan negara terus terpelihara. Keupayaan sesebuah negara untuk terus bergerak maju bukan sahaja bergantung kepada perancangan yang baik tetapi juga kepada institusi awam yang diyakini mempunyai takbir urus atau governance yang kokoh, berintegriti dan berupaya melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan berkesan. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri urus tadbir perkhidmatan awam semasa Majlis Pelancaran Pelan Strategi Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menggariskan dalam menghadapi cabaran tersebut, pendekatan pentadbiran yang lebih inovatif, terbuka kepada pembaharuan dan mampu bergerak secara lebih kolaboratif serta berpandangan jauh menjadi semakin penting. Tidak seharusnya terus terikat kepada pendekatan konvensional, sebaliknya perlu berani meneroka pendekatan baru atau out of the box, menggalakkan budaya inovasi serta sentiasa mencari kaedah yang lebih cekap, pantas dan berimpak tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada orang ramai, rakyat khususnya dan negara Brunei Darussalam. Pelan Strategi Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030 menggariskan hala tuju dan keutamaan strategi jabatan bagi tempoh 5 tahun akan datang berlandaskan misi memperkukuh kepercayaan, menerajui kecemerlangan dengan aspirasi untuk menjadi peneraju dalam memajukan perkhidmatan awam cemerlang melalui kepakaran sumber manusia dan pematuhan menjelang tahun 2030. Ia menandakan satu lagi pencapaian penting dalam memperkukuhkan hala tuju dan keutamaan strategi JPA selaras dengan perkembangan keperluan perkhidmatan awam serta aspirasi pembangunan negara. Tanggungjawab pelajar kepada raja dan negara ditunjukkan dengan mengetahui peranan Sultan serta memahami sejarah negara dan Sultan-Sultan Brunei mengamalkan nilai-nilai kemelayuan, keislaman dan keberajaan Melayu Islam Beraja, mematuhi peraturan dan undang-undang termasuk peraturan sekolah, belajar dan berilmu pengetahuan serta menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab. Kesemuanya menunjukkan pelajar taat setia dan mengasihi raja dan negara. Perkara tersebut antara yang dikongsikan di dalam perkongsian ilmu bertajuk Tanggungjawab Pelajar kepada Raja dan Negara. Acara adalah bagi menyerikan lagi munajat khas Semarak Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Acara munajat khas disertai bersama oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dari Surau Kementerian Hal Ehwal Ugama. Turut serta para pegawai kerajaan, guru-guru dan pelajar-pelajar dari Sekolah Arab dan Ugama di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara diselajurkan dengan program keagamaan senegara Jabatan Pengajian Islam. Pertandingan Mari Bercerita menggalakkan kanak-kanak menghayati nilai membaca melalui penyampaian cerita yang kreatif, imajinatif dan bermakna selaras dengan aspirasi strategi membaca kebangsaan, iaitu membudayakan amalan membaca sebagai gaya hidup dan asas pembentukan masyarakat. Bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkahkan pertandingan Mari Bercerita 2026 peringkat akhir. Dengan tema Baca Hari Ini, Cipta Hari Esok, pertandingan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Bagi kategori A, Mari Bercerita dalam Bahasa Melayu dimenangi oleh Dayang Nur Fatin Alisha binti Muhammad Azri dari Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarung. Sementara Mari Bercerita dalam Bahasa Inggeris bagi kategori B dimenangi oleh Adam Donsel Jusayan dari Sekolah Cemerlang Aberges. Pelbagai acara disusun bagi memeriahkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80. Pentas-pentas perayaan di kesemua daerah diteruskan lagi semalam dengan pelbagai persembahan. Di Pusat Bandar, pentas perayaan dimeriahkan dengan pementasan anjuran kumpulan permata seni. Hadir Yang Berhormat Abang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ahli kumpulan pertama seni adalah gabungan artis, penyanyi, pelakon, penari, penyair, pemuisi dan pesilat di daerah Brunei dan Muara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait diserikan dengan persembahan Malam Roses 29 Sketsa dan Kugiran anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir Yang Berhormat Abang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan malam musikal Debu Hitam Band menyerikan lagi pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan Kugiran Debu Hitam. Pentas perayaan di daerah Temburong diserikan dengan persembahan Malam Live Band, lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama Amplify Band, AMP Band. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi. We are from International School Brunei, Religious School, want to wish Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty. We are from Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei, want to wish Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty. Selamat puja usia ke bawah Duli Tuan Fatih. Happy birthday, Your Majesty. To Sultan Pisia, Wan Sao Ujang. Happy birthday to you. We love you, Sultan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memimpin negara Brunei Darussalam dengan bijaksana, berwawasan dan berpaksikan nilai Melayu Islam beraja menjadikan Brunei aman, sejahtera dan dihormati di peringkat antarabangsa. Ciri-ciri kepimpinan tersebut menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini.
ciri kepimpinan baginda yang paling berinspirasi ialah sifat baginda yang berwawasan, prihatin, berjiwa rakyat dan berintegriti. Dalam konteks pendidikan, ia jelas mencerminkan keutamaan terhadap pembangunan ilmu, pembentukan akhlak serta kemajuan generasi masa depan. Bagi saya, kepimpinan baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Satu aspek pertama kepimpinan Tuan Dwi Yang Maha yang sangat dikagumi adalah ketegasan dan kebijaksanaan baginda dalam memelihara serta mengemban syiar Islam. Saya selaku rakyat yang menyanjungi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia amat menginspirasikan kerana baginda memiliki pelbagai sifat terpuji, di antaranya berwibawa, berjiwa rakyat, berwawasan, adil, bijaksana, penyayang, berkarisma, berintegriti dan pemurah. Nilai-nilai kepimpinan inilah yang menjadi asas kepada pemerintahan baginda yang sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara yang berterusan. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama masjid-masjid di daerah berkenaan mengungkaikan bengkel Dikir Syarafil Anam kali ketiga sebagai usaha memelihara dan memperkasakan warisan Dikir Brunei. Bengkel disasarkan kepada pegawai-pegawai masjid di samping ahli jawatankuasa takmir, muslimah serta jemaah masjid. Diadakan sebanyak 4 sesi di bulan Julai. Bengkel diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, Masjid Kampung Telisai dan majlis penutupan di Masjid Kampung Penanjung. Bengkel diakhiri dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada pegawai dan kakitangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat mahupun yang bersara, permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 2027 kini dibukakan. Pegawai dan kakitangan yang berhasrat untuk memohon kurnia tersebut bolehlah mendapatkan borang permohonan di Jabatan Urusan Haji tingkat 2 bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama serta di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blaid, Daerah Tutong dan Daerah Temburong pada waktu bekerja atau muat turun melalui laman sesaung rasmi Jabatan Urusan Haji. Semua permohonan hendaklah diharapkan kepada Jabatan Urusan Haji melalui Ketua Jabatan masing-masing tidak lewat 19 September 2026. Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi bersama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan dibukakan kepada 5 bahagian. Borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan boleh diperoleh daripada urus setia Majlis Sambutan Maulud, Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis. Borang yang lengkap diisikan di alamat, fax, email atau laman sesawang. Borang penyertaan bagi daerah Blaid, Tutong dan Temburong bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi nombor-nombor tertera bagi setiap daerah. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu, 15 Ogos 2026 pukul 4 petang.
Pasukan Polis Diraja Brunei kini sedang mengesan seorang buruh lelaki warga negara Bangladesh yang dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Ibrahim Baperi berumur 42 tahun hubungi Balai Polis Bangar di talian 522-1333 atau talian kecemasan Polis 993. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tunku akan ditutup sementara bermula pukul 9 malam ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan sementara disebabkan oleh kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Camp bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan gangguan disebabkan kerja penyucian tangki A1 Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Negara Brunei Darussalam sekali lagi akan menjadi tumpuan peserta dalam dan luar negara dengan penganjuran separan marathon antarabangsa BMW Brunei. BMW Brunei sekali lagi menjadi penaja utama acara tersebut. Majlis penandatanganan tajaan rakan kongsi berlangsung petang tadi di Tarindak di Polo, Jerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Majlis penandatanganan rakan kongsi adalah antara KAF Auto Sendirian Berhad bersama Akif Management serta Gomamam. Orang ramai berhasrat untuk mendaftar larian tersebut, layari www.bruneimarathon.com.